Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi kesihatan dan kekuatan pada saya untuk terus hasilkan video berkaitan dengan rawatan bagi sakit misteri. Sebagaimana yang kita sedia maklum, untuk merawat penyakit misteri ini ada berbagai kaedah yang kita boleh lakukan. Ada yang hanya bergantung kepada perawat sahaja, dan ada juga ikhtiar yang boleh dilakukan oleh pesakit. Pada kali ini saya akan fokuskan perbincangan kepada ikhtiar yang boleh dilakukan oleh pesakit sendiri dalam merawat gangguan ataupun sihir yang mereka alami dengan bantuan oleh perawat. Sebagai panduan, saya banyak mengadakan perbincangan dengan pesakit yang datang berubat di pusat rawatan An-Na'am, dan secara umumnya rata-rata mereka hanya bergantung kepada rawatan yang mereka terima daripada perawat semata-mata. Jarang di kalangan mereka yang melakukan ikhtiar tambahan sendiri. Dari perbincangan dengan pesakit juga dapat dirumuskan bahawa pesakit yang ada melakukan ikhtiar tambah sendiri biasanya lebih cepat sembuh berbanding dengan pesakit yang hanya bergantung pada perawat semata-mata. Oleh itu, saya merasakan perkara ini perlu saya ketengahkan supaya pesakit mendapat pengetahuan awal bahawa mereka juga ada peranan yang mereka boleh lakukan dalam usaha merawat diri mereka sendiri agar mereka dapat sembuh lebih cepat, insya-Allah. Sila tonton video ini sehingga tamat. Semoga anda lebih memahami apakah ikhtiar-ikhtiar sendiri yang boleh dilakukan yang boleh membantu mempercepatkan penyembuhan, insya-Allah. Antara ikhtiar yang boleh dilakukan ialah amalan ataupun zikir. Sebagai contoh, tuan-puan boleh merujuk pada video saya dalam YouTube Pusat Rawatan An-Na'am yang bertajuk Amalan ataupun Zikir Selepas Solat sebagai pendinding dan rawatan bagi merawat sihir. Selain itu, jika pesakit dibekarkan dengan air tawar ataupun air ruqyah, pesakit hendaklah menggunakan atau meminum air tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh perawat secara berterusan ataupun istiqamah menggunakan air tersebut. Selain daripada amalan dan zikir dan juga air ruqyah, ada satu lagi ikhtiar tambahan yang boleh dilakukan oleh pesakit dalam usaha untuk mempercepatkan penyembuhan, iaitu sedekah. Jika kita fikirkan sepintas lalu, tidak nampak logiknya sedekah itu boleh membantu dalam merawat pesakit yang terkena gangguan ini. Tetapi sebagai seorang Islam, kita hendaklah yakin bahawa penyakit itu datang daripada Allah, dan segala ubat, segala penyembuhan juga akan datang daripada Allah. Mungkin kesakitan ataupun penyakit yang kita alami ini adalah sebahagian daripada ujian ataupun sebahagian daripada kafarah atas dosa-dosa atau kesilapan atau kesalahan yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ikhtiar melalui sedekah ini mungkin boleh menjadi penyebab ataupun menjadi wasilah kepada datangnya penyembuhan tersebut. Ini kita boleh lihat daripada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sekira-kiranya bermaksud, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Tuan-puan mungkin telah pun banyak melakukan sedekah, tetapi masih lagi belum diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, teruskan bersedekah, dan semasa bersedekah tersebut niatlah di dalam hati semoga sedekah itu menjadi wasilah kepada penyembuhan penyakit yang tuan-puan hadapi. Dan kita jangan lupa bahawa dengan bersedekah, kita berbuat baik kepada orang lain. Apabila kita berbuat satu kebaikan, insya-Allah kita akan dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga apabila kita melakukan sedekah, kita telah mempermudahkan urusan orang lain. Insya-Allah, Allah akan permudahkan urusan kita sama ada di dunia ataupun di akhirat nanti. Yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah tidak akan melalaikan balasan bagi orang yang berbuat baik. Tetapi jika selepas sekian banyak bersedekah, tuan-puan masih lagi belum diberi kesembuhan, terimalah itu adalah sebagai satu ujian kepada kita, yang mana Allah lebih mengetahui baiknya kita belum diberi kesembuhan tersebut. Sedekah ini boleh dibuat dalam berbagai cara, sama ada kita memberi wang tunai, menjamu makan, beri sumbangan pada rumah anak yatim, membina pusat-pusat tahfiz dan sebagainya. Sebagai perkongsian, saya akan kongsikan pengalaman yang dilalui oleh pesakit yang pernah mendapat rawatan di pusat rawatan An-Na'am,
yang mana apabila saya cadangkan kepada mereka supaya melakukan sedekah sebagai satu ikhtiar tambahan untuk merawat gangguan yang mereka alami, mereka maklumkan bahawa alhamdulillah selepas mereka lakukannya, penyakit yang mereka lalui semakin hari semakin berkurangan dan akhirnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuhnya. Alhamdulillah. Dalam melakukan sedekah bagi pesakit yang mengalami sakit misteri ini, jika mereka berkemampuan, saya syorkan kepada mereka untuk jemput beberapa orang untuk melakukan solat hajat dan baca Yasin. Sama ada baca Yasin kaedah biasa ataupun baca Yasin kaedah 7 mubin. Dan apabila siap majlis tersebut, saya cadangkan supaya mereka sediakan sedikit makanan untuk menjamu orang yang dijemput tadi, dan selain daripada itu berikan sedikit wang tunai sebagai sebuah hati atas usaha yang mereka telah lakukan itu. Saya juga sering memperingatkan pesakit bahawa apabila mereka diberi kesembuhan, mereka jangan lupa untuk terus bersedekah. Ini kerana nikmat sihat boleh datang dan pergi sebagaimana sakit boleh datang dan pergi. Oleh itu, sedekah ini lebih bersifat mencegah daripada datangnya gangguan tadi. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian berkait dengan gangguan misteri dan juga rawatan bagi penyakit misteri pada masa akan datang, insyaAllah. Jika tuan-puan ada sebarang komen, cadangan, pertanyaan, perkongsian pengalaman, tuan-puan bolehlah type di bahagian komen di bawah dan berikan sedikit masa, insyaAllah saya akan cuba jawab apabila saya ada masa nanti. Jika tuan-puan merasakan video ini bermanfaat kepada orang lain, tolonglah share dan like. Bagi mengelakkan tuan-puan terlepas video-video yang akan diupload pada masa akan datang, saya sarankan supaya tuan-puan tekan butang subscribe dan butang loceng. Apabila ada video-video baru yang diupload, tuan-puan akan menerima notifikasi dan akan dapat menonton video tersebut pada masa akan datang, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.